Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama pada malam ini, alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi pengajian kita pada malam ini, kitab Aqidah At-Tahawiyah yang sudah masuk siri kelima, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan lagi pembincangan kita sekitar akidah ini, yang mana malam ini insya-Allah kita akan cuba untuk membincangkan ataupun kita mendiskusikan beberapa tajuk. Antaranya adalah tentang ru'yatullah ta'ala, memandang Allah SWT di akhir akhirat. Kemudian kita akan masuk sedikit tentang sifat wahdaniyah, mi'raj, al-haud dan syafa'ah, dan al-mithaq. Ini beberapa perkara dalam akidah lah, yang kebanyakannya masuk dalam perkara ghaibiyat. Jadi itu yang kita akan cuba sentuh pada malam ini, insya-Allah. Jadi sementara kita menunggu kehadiran sidang hadirin yang lain, kan, mungkin ada yang solat di surau dan sebagainya, kita mungkin akan cuba, insya-Allah, cuba kita mengulang kajilah apa yang telah kita belajari selama ini, minggu lepas dan minggu-minggu sebelum ini. 5 minggu kita dah belajar kitab ini. Jadi kita dah mulakan dengan kita memberikan sedikit pendedahan tentang siapakah Imam At-Tahawi dan siapakah ataupun apakah matan akidah ini, yang diberi nama Usul Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kita belajar sedikit tentang sifat-sifat Allah secara ringkas, dan minggu lepas kita sentuh tentang nubuat, tentang kenabian, dan kita bincangkan secara detail bagaimanakah sebenarnya kenabian ini merupakan satu kepentingan, satu darurah untuk menyempurnakan kehidupan dan keilmuan manusia. Yang mana kalaulah tiadanya kenabian ini, maka hidup manusia tidak akan lengkap, maka syariah itu tidak akan terbina, maka ilmu itu sendiri tidak akan tercapai jika tiadanya Rasul. Jadi kita memahami konteks pengutusan Rasul itu, bukan sekadar mengatakan bahawa perlunya adanya Tuhan, keesaan Tuhan, tidak sekadar itu, tetapi membawa kepada pembinaan epistemologi, pembinaan falsafah ilmu, dan ilmu itu sendiri serta pembinaan peradaban. Itulah pengutusan Rasul. Okey, di malam ini kita akan mulakan dengan tajuk yang agak penting, yang menjadi khilaf kepada pelbagai firqah ataupun aliran-aliran pemikiran dalam umat Islam. Itu tajuk tentang ru'yatullah ta'ala, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Allah di akhirat ni merupakan satu perkara yang rupa-rupanya khilaf. Kadang-kadang mungkin kita yang mungkin tidak mendalami dalam akidah ini, kita tak tahu apa yang menjadi khilafnya, kan. Dalam Al-Quran Allah kata, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah mereka bergembira kerana pada akhir hari kiamat itu di syurga nanti mereka melihat kepada Tuhannya. Jadi dalam Quran jelas ayat ni mengatakan bahawa di akhirat nanti manusia ataupun orang muslimin, orang mukmin akan melihat Allah SWT. Jadi apakah yang boleh dikhilaf? Jadi kita akan bincangkan, insya-Allah. Okey, kita mulakan. Nanti yang lain tu kita tunggu mereka hadirlah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa ru'yatu li ahli jannati bighairi ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa bihi kitab rabbina wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Okay. Melihat Allah, terjemahannya melihat Allah adalah benar bagi penghuni syurga tanpa melihat keseluruhan sisi zatnya dan tanpa cara-cara tertentu, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah, wajah-wajah mereka berseri-seri ketika melihat Allah.
Justru tafsiran melihat Allah adalah mengikut kepada kehendaknya dan ilmunya. Okey. Jadi di sini Imam At-Tahawi mengisbatkan atau menetapkan bahawa adanya ru'yah atau melihat Allah di hari akhirat nanti. Okey, jadi sebelum kita nak membicarakan tentang khilaf tu, kita nak ceritakan dulu apakah sebenarnya ru'yah kepada Allah ni? Apakah melihat Allah itu, memandang Allah tu macam mana? Okey, jadi kita bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Arab dan dalam bahasa Melayu sendiri, melihat atau memandang ni, ru'yah itu ada pelbagai maksud. Ada pelbagai maksud. Satu yang paling mudah pandang itu atau lihat itu adalah pandangan dengan mata kepala ni lah, mata kasar ni. Saya tengah melihat tuan-tuan, melihat skrin. Tuan-tuan pun tengah melihat skrin. Jadi itu melihat, memandang skrin. Ini pandangan dengan mata kasar. Ada pandangan yang kedua. Maksud yang kedua iaitu pandangan yang kita panggil sebagai pandangan fikiran. Ini kan saya berpandangan bahawa ini kan yang biasa kita guna kan. Pandangan saya dalam perkara ini adalah, jadi pandangan yang dimaksudkan ini bukan pandangan mata, tetapi pandangan fikiran, pandangan akal kita, minda kita. Jadi pandangan yang kedua ini pandangan fikiran. Dalam bahasa Arab pun sama. Ra'yi ana kita kata. Pandangan aku. Ma ra'yuka fi hadha? Apakah pandangan kamu tentang perkara ini? Jadi ini adalah maksud kedua kepada pandangan. Okey, dan yang ketiga, ini kita panggil sebagai pandangan mata hati. Ru'yatul basirah, pandangan mata hati. Ini kita tak lihat dengan mata kepala, tak lihat dengan fikiran, tapi dilihat dengan hati. Ini dibuktikan tuan-tuan dan puan-puan, ada satu dalam kitab Nahjul Balaghah. Ketika ditanya kepada Imam Sayyidina Ali, hal tara rabbaka, adakah kau melihat Tuhan kau? Lepas tu Sayyidina Ali jawab, ma kuntu la'abuda syai'an lam arahu. Aku tidak menyembah sesuatu yang tidak dapat aku lihat. Waqila, dan dia tanya balik, kaifa tara rabbaka? Bagaimanakah kamu melihat Tuhan kau? Jadi dia menjawab macam mana? Dia kata la tura bi a'yanil musyahadah. Allah itu tidak dilihat dengan mata kepala ini, musyahadah, mata kepala ni, mata kasar ni, tapi tura bil qalbi, bi haqiqatil qalbi bil iman, dilihat dengan mata hati yang ada iman. Jadi pandangan ini yang dimaksudkan sebagai ru'yah ini, pandangan yang ketiga tu, iaitu pandangan dengan mata hati. Bukti yang lain, Allah kata dalam Quran, ketika memperincikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, apa Allah katakan kepada Nabi? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah fuad ini dalam bahasa Arab maksudnya hati. Tidaklah hati kamu itu menipu dengan apa yang kamu lihat. Allah menggambarkan pandangan itu daripada hati, bukan pandangan daripada mata. Allah dah kata lagi dalam surah yang lain, Allah kata man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta ketika di dunia, maka hari akhirat nanti mereka akan lebih buta dan lebih sesat jalan mereka. Sedang waktu ada sahabat tanya kat Nabi kan, ada perkara mubassirin, bukankah mereka itu celik di dunia ya Allah, ya Rasulullah? Tetapi rupa-rupanya bukan celik daripada pandangan mata kasar, tetapi celik daripada pandangan hati. Jadi ini pandangan yang ketiga. Jadi kita dapat simpulkan bahawa dalam bahasa Arab ni ada tiga maksud pandangan. Pandangan mata kasar, ru'yatu bil ain ini. Kemudian ru'yah bil fikr, ru'yah dengan akal kita, dengan fikiran kita, pandangan. Apa, aku berpandangan, aku berpendapat, sama itu, sama ayat, maksud sama. Yang ketiga ru'yah bil basirah, melihat dengan mata hati. Jadi dari sini kita dapat, kalau kita dapat memahami perbezaan ataupun darjat penglihatan ini, maka kita jelas bahawa sebenarnya bagaimanakah bila para sahabat, hadis-hadis yang memberi isyarat tentang wujudnya pandangan ketiga ni. Jadi sebagai contoh, satu hadis Uqasyah, kita dengar famous,
Bagaimana sahabat Nabi tanya pada para sahabat kan, kaifa asbahta, bagaimana kamu pagi kamu pada hari ini kan. Dia jawab, asbahtu mu'minan haqqa, aku bangun pagi sebagai seorang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Kemudian buktikan, Nabi suruh buktikan. Ini kiranya seorang murabbi ni sedang menguji mutarabbinya, sedang menguji apakah bukti keimanan kamu. Jadi panjang jawapan, tapi akhirnya ayat kita kata ka'anni anzur ila arsy rabbi bariza, aku seolah-olah melihat arsy Tuhanku di depan mataku. Wa ahlul jannati yatazawaruna bainahuma yatazawaruna fihima, ahli syurga sedang menziarahi antara sama mereka. Jadi ini membuktikan bahawa ada pandangan mata hati. Mereka masih di dunia, tetapi mereka dapat melihat, seolah-olah melihat Allah itu, melihat arasy itu, melihat ahli syurga itu. Dan Sayyidina Umar pernah kata, lau kushifa mazdadtu yaqina, kalaulah diangkat hijab ini, tersingkap hijab, tidak bertambah keyakinan aku, sebab dia dah seolah dia melihat di dunia lagi. Ainul yaqin kita panggil ini, yakin dengan pandangan mata. Tapi bukan pandangan mata ini, pandangan mata hati. Okey, jadi itu adalah takrif atau definisi kepada ru'yah. Jadi bila kita faham ru'yah ini, bila dikatakan ru'yatullah mutahaqqiqah, melihat Allah di hari akhirat ini berlaku. Jadi kita boleh faham antara ketiga-tiga ini, memang ketiga-tiga ini ada, boleh berlaku ketiga-tiga ini, tidak ada masalah. Okey, cumanya bagaimana penglihatan itu berlaku. Jadi ini persoalan yang tidak diberitahu kepada kita, majhul, tak tahu. Tetapi kalau kita nak mengambil pandangan mengatakan bahawa ru'yatullah yang ketiga boleh, yang kedua boleh, yang pertama pun boleh, cuma tak sama dengan pandangan kita di dunia. Itu sahajalah yang kita nak tahu, yang kita perlu tahu. Okey, dan apakah yang membuktikan bahawa berlakunya penglihatan ini? Allah kata dalam Quran, tadi dibacakan tadi oleh Imam At-Tahawi, dia tulis sendiri, ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Tuhan mereka. Dan ada ayat Quran yang lain ataupun ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Jabir bin Abdullah, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jabir oleh Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Artinya, sesungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Maknanya bukanlah melihat bulan tu, tapi seolah-olah jelas itu, sejelas kita melihat bulan. Kalian tidak akan kesulitan melihatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini dua hadis, dua ayat Quran yang membuktikan bahawa wujudnya penglihatan kepada Allah Taala. Okey, jadi kenapa Mu'tazilah menafikan perkara ini? Kerana Mu'tazilah kata melihat Allah di akhirat ini adalah mustahil. Jadi mereka pun ada ayat Quran. Mereka ada ayat Quran juga. Apa yang mereka cakap? Mereka cakap satu ayat Quran dalam surah Al-An'am. Allah kata, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedangkan ialah yang melihat, yakni Allah dapat melihat dan mengetahui segala hakikat. Ini satu ayat yang dihujahkan oleh Mu'tazilah yang berkata menafikan kewujudan penglihatan kepada Allah pada hari akhirat. Ayat kedua adalah peristiwa ketika Nabi Musa meminta untuk melihat kepada Allah Taala di hari di dunia lagi kan. Apa yang dijawab oleh Allah Taala? Allah kata, qala lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku. Jadi lan ini dikatakan adalah yufidul abad, mengatakan dia tidak selama-lamanya tidak akan dapat melihat, sampailah di hari akhirat pun sama. Jadi ini hujah Mu'tazilah ayat Quran 2 ini. Jadi dijawab dengan senang, dijawab dengan mudah oleh biasanya dijawabnya oleh kelompok Asy'ariyah. Dijawab dengan detail lah. Antara ni Imam Ghazali dijawab dengan detail dalam Iqtisad fi I'tiqad, bahawa pertama sekali adalah kewujudan melihat Allah ini
Dibuktikan tadilah dengan dua ayat Quran tadi ya, ila rabbiha nadhirah, satu surah Qiyamah tu, dan yang kedua hadis tadi, hadis sahih. Kemudian ada satu ayat Quran dalam surah Al-Mutaffifin, Allah kata kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka itu dihijab daripada melihat Tuhan mereka di hari akhirat nanti. Jadi golongan yang masuk neraka ini Allah kata mereka dihijab dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menyebabkan akhirnya kalaulah kita mengandaikan bahawa orang Islam di syurga nanti tidak dapat melihat Allah Taala, maka apakah perbezaan darjat antara orang kafir di neraka dan orang Islam di syurga? Jadi takkanlah sama antara mereka berdua itu. Kalaulah kedua-dua mahjubun, kalaulah kedua-dua mereka, yakni orang Islam di syurga dan orang kafir di neraka, dihijab daripada Allah Taala, daripada melihat Allah, maka apakah beza antara kedua mereka? Ini hujah yang ketiga. Hujah yang keempat menolak Mu'tazilah adalah kalaulah betul Allah tidak boleh dilihat secara total, Nabi tidak akan meminta untuk melihat Allah itu sendiri. Rabbi arini anzur ilaik. Kalaulah Nabi itu bijak, Nabi mesti tidak akan meminta. Kalau Nabi dah tahu bahawa Allah tidak boleh dilihat, tak perlu diminta. Jadi lantarani yang dimaksudkan oleh jawapan Ustaz Allah dalam ayat surah tu bermaksud bahawa tidak akan dapat melihat aku di dunia, tetapi di akhir akhirat. Dan terakhir yang ayat yang la tudrikuhul absar itu, maka Allah tidak akan dapat dicapai dengan penglihatan mata, sebenarnya di dunia. Absar tu di dunia. Tetapi kalau kita sambung ayat tu kan, qad ja'akum basairu min rabbikum, basairu min rabbikum, telah datang kepada kamu basair. Jadi bezakan antara basirah dengan basair, absar dengan basair, yakni absar penglihatan mata, basair ini basirah penglihatan hati yang kita bincang tadi awal tadi. Jadi Allah di dunia tidak boleh diketahui dengan penglihatan mata kasar, tetapi dengan pandangan mata hati kita mampu melihat Allah sebagaimana para sahabat yang saya bagi contoh pada awal tadi. Jadi ini kelima-lima hujah ini telah mematahkan hujah Mu'tazilah bahawa mereka tidak boleh, Allah tidak boleh dilihat di hari akhirat nanti. Ada soalan sahabat Ibrahim. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah idea pokok Mu'tazilah hingga mereka menjadi bercanggah akidah? Okey, Mu'tazilah ni merupakan satu golongan, terima kasih ada soalan, satu golongan dalam Islam yang muncul antara seawal-awal kurun kurun kedua hijrah, 3 hijrah kan tuan, awal mungkin muncul. Jadi mereka ni, ajaran mereka ni ajaran yang mengutamakan akal bebenah, melawan kritikan Mu'tazilah. Dan antaranya buku ini. Dan kalau kita lihat buku Aqidah Tahawiyah ini sendiri sangat golongan Mu'tazilah. Jadi sebabkan itu maka kita rasakan bahawa golongan ini dia perlu kita fahamilah apa background yang menyebabkan mereka ditolak. Jadi mereka ni ada usul-usul dalam Mu'tazilah, ada usul khamsah kita panggil, ada 5 usul. Daripada 5 usul ni terlahirnya beberapa pegangan akidah mereka. Jadi apabila ayat Al-Quran ataupun hadis yang ada itu dia bertentangan dengan 5 usul ini, maka mereka akan takwil usul-usul ini, akan takwil ayat Quran dan hadis ni untuk menepati usul tersebut. Jadi sebab itu mereka dikatakan taqdimul aqli ala nas. Mereka ni mengutamakan akal berbanding nas. Sebab nas tu dah jelas cakap macam ni, dah jelas kata adanya melihat Allah di hari akhirat. Tapi disebabkan mereka rasa sebab penglihatan ni kan. Okey, saya sambung. Kenapa penglihatan tidak boleh berlaku pada Allah Taala? Sebab Allah ni dia tidak ada jihah, tidak ada arah kan. Jadi dan tidak ada tempat dan sebagainya. Kalau kita tengok manusia biasa kan, bila kita lihat benda, maksudnya kita lihat benda tu ada tempat lah, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, 6 tempat tu, 6 arah tu kan. Jadi Allah ni tak ada arah. Bagaimana satu zat yang tidak ada arah boleh dilihat dengan mata kepala? Jadi berdasarkan premis itu, mereka mengatakan mustahil Allah boleh dilihat di dunia ataupun di akhirat. Sebab memerlukan kepada arah, memerlukan kepada tempat dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, maka semua ayat Quran ataupun hadis yang mengatakan bahawa Allah itu boleh dilihat di hari akhirat, maka mereka akan takwil, mereka akan cuba mentafsirkan dengan
bersesuaian dengan pandangan mereka. Inilah yang dikatakan sebagai menghadapkan akal berbanding nas. Jadi sebab itu kita lihat bahawa dalam ini Imam At-Tahawi kata bila kaifiyah wala ihatah, dengan tidak secara keseluruhan dan tidak secara tak tahu kaif, tak tahu bagaimana. Sebab kemungkinan di hari akhirat nanti kita akan diberikan penglihatan yang lain, kita akan diberikan satu mata yang lebih canggih daripada mata yang ada pada hari ini, wallahu a'lam. Yang mana mata itu mungkin lebih hebat daripada mata-mata kita di dunia. Kita boleh melihat Allah SWT. Jadi sebab tu kita bila kaifiyah, tanpa ada kaifiyah. Jadi Imam At-Tahawi ingin menegaskan aslur ru'yah itu ada, penglihatan tu ada, tapi kaif kita tak tahu bagaimana. Bagaimana kita melihat Allah SWT di akhir akhirat nanti? Wallahu a'lam. Mana nak tahu kan? Kalau sekarang ni pun macam-macam lah, ada alatan-alatan yang untuk mencanggihkan mata, ni spek mata ni kan, dan sebagainya lah. Okey, habis dekat ru'yah, panjang kita bincang. Jadi wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah ala ta'ala wa ilmihi wa kullu ma jaa fi dhalika min al hadits sahih an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arada la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Dia seteru tafsiran, yakni melihat Allah itu adalah mengikut kepada kehendaknya, yakni Allah SWT, dan ilmu Allah SWT. Begitu juga apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, sama seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. Maknanya seperti mana yang dia kehendaki, tanpa kita takwil, mengikut pandangan kita sendiri, dan kita tidak membuat tekaan mengikut hawa nafsu kita. Jadi ini Imam Tahawi beri satu kita kaedah untuk memahami perkara-perkara akidah. Jadi seringkasnya kita kena terima apa yang Allah beritahu, apa yang Rasul beritahu, tanpa kita takwil. Jadi ini persoalan yang sangat famous, yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Adakah takwil tidak boleh dalam Al-Quran, dalam memahami nas? Adakah tak boleh takwil? Kalau dalam ni Imam Tahawi cakap secara jelas tidak boleh takwil. Adakah tidak boleh takwil secara mutlak? Jadi itu persoalan ni. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama saya, kita nak bincangkan ni secara ilmiah sedikit. Okey, jadi jadi apabila kita berbincang tentang takwil dan tafwid ini, takwil ni secara ringkas, takwil ini kita mentakwil bila kita jumpa satu ayat Quran yang mutasyabih, ayat Quran yang ada tashbih, ada unsur-unsur persamaan Allah dengan makhluk, maka ada dua cara. Yang pertama, kita tafwid, kita meninggalkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita tafsir pun. Kita tak tafsir ataupun tidak takwil ayat tersebut. Tapi ada golongan yang lain, cara yang lain, mereka mentakwilkan ayat itu sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya golongan pertama ni, golongan tafwid mufawwidun ini, mereka mengisbatkan ayat itu daripada Allah Taala, tetapi maknanya, kaifnya mereka tinggalkan kepada Allah Taala. Tetapi golongan kedua, mereka takwil dengan makna yang sesuai kepada Allah Subhanahu Taala. Okey. Jadi pertama sekali yang kita nak persoalkan adalah, adakah betul-betul takwil itu dilarang? Takwil secara mutlak. Kalau dalam ni Imam Tahawi kata muta'awwilina bi ara'ina, bertakwil dengan pandangan kita. Jadi dia seolah-olah ada di situ ada pengikat, iaitu takwil dengan pandangan kita tidak boleh, tetapi takwil mengikut kaedah yang betul maka boleh. Jadi takwil ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, takwil kita diberi ayat Quran. Takwil ini berasal daripada satu istilah, iaitu kita nak mentafsir atau kita nak memberikan pandangan kepada ayat tersebut. Sebab kadang-kadang kita jumpa dalam Quran, dalam hadis, kita akan jumpa beberapa pandangan yang secara zahirnya bermasalah ataupun bertentangan dengan perkara-perkara yang lain. Jadi bagaimana kita nak memahami ayat ni? Takkan kita nak tolak ayat ni, tak boleh. Tolak hadis ni tak boleh. Kalau dah sahih, kalau dah jelas sanadnya dan sebagainya, maka tak ada tolak, kita kena terima. Tapi cara kita memahami itu berbeza. Jadi itulah takwil. Jadi takwil secara asasnya adalah tidak bertentangan, bahkan ada dalam Islam. Kita akan jumpa sangat banyak ayat Al-Quran, hadis ini yang perlukan takwilan yang lain. Bahkan para salafus soleh,
Ini ada satu, biasa orang cakap salaf tak takwil, salaf tafsir je. Tak, ini salah. Faktanya para sahabat termasuk Ibnu Abbas, dikatakan sebagai mufassir Al-Quran itu pun melakukan takwil, dan banyak takwil yang dia buat. Saya nak bahaskan pun panjang, tetapi senang ceritanya tuan-tuan sendiri boleh lihat bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sendiri melakukan takwil. Jadi takwil ini adalah satu keperluan. Bila kita jumpa ayat Quran yang perlukan takwilan, yang mana ayat Quran yang mana kita lihat tidak boleh kita mengambil secara zahir, maka kita perlu takwil. Jadi takwil itu sendiri secara zatnya perlu, boleh, bahkan digalakkan. Cumanya bagaimana kita takwil? Bagaimana itu persoalan dia? Bukannya aslu takwil itu sendiri adalah sabit, adalah ada, tetapi bagaimana kaifiyah takwil itu yang kita perlu perhalusi. Bagaimana cara kita mentakwil. Jadi sebab itu datangnya kefahaman-kefahaman yang melihat bahawa kesepaduan antara akal dan wahyu ini. Dan kita tidak digalakkan menerima, bahkan sebenarnya tidak boleh kita menerima akidah kita secara taklid a'ma, menerima secara bulat-bulat tanpa usul periksa. Dalam akidah tidak dibenarkan. Melainkan orang yang betul-betul ada keperluan untuk menerima secara taklid. Ini macam contohnya orang yang ADHD ke, orang yang ada masalah pemikiran ke, dia ada sindrom down ke apa kan. Jadi dia nak fikir ni dia tak boleh, dia nak bezakan baik buruk pun dia susah, tak ada tamyiz tu tak ada. Jadi bila macam tu mereka ni bukanlah ada ahliyah, ada kemampuan untuk berfikir, maka mereka ni dikecualikan daripada beristihad ataupun buat kajian. Mereka ni boleh taklid, tetapi orang lain kena menerima secara akli, kena berfikir. Jadi, dan takwil itu sebahagian daripada proses-proses berfikir tersebut. Jadi takwil secara aslunya ada, tetapi takwil yang bagaimana itu yang menjadi perbincangan kita. Jadi di sini Imam At-Tahawi mengatakan takwil secara 100% ara'ina, pandangan kita semata-mata tanpa ada panduan Quran dan nas, Quran dan wahyu, maka itu ditolak. Okey. Jadi faham kat situ takwil itu ada dan boleh dilakukan. Okay, sambung lagi. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama Allah azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi wa la tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Okey, sesungguhnya tidak akan sejahtera agama seseorang itu melainkan dia menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya serta mengembalikan segala kekeliruannya kepada ilmunya, yakni apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tidak teguh pendirian Islam seseorang melainkan di atas dasar patuh dan menyerah kepada Allah. Okey. Jadi ini penting bagaimana kita melihat bahawa sebenarnya keilmuan Islam ini dia menyatupadukan antara sumber wahyu dengan sumber akal. Akan ada satu keadaan di mana akal ini bukan tempat dia untuk berfikir di tempat ni. Tempat dia memerlukan kepada satu kesempurnaan yang lain, satu cahaya yang lain, iaitu cahaya Quran, cahaya wahyu. Sebab itu kita lihat bahawa kadang-kadang bila orang cakap macam tu Islam ni mengatakan ada ni Quran dan wahyu ni, seolah-olah mengatakan bahawa manusia itu lemah lah, akal dia tak mampu berfikir lah. Tengok di Quran, akal tak boleh fikir. Tidak sebenarnya itu salah faham yang jelas. Contoh yang saya mudah, contohnya saya cakap ke tuan-tuan. Okey, telinga kita tidak boleh melihat. Agak telinga kita lemah tak? Tak tidak. Telinga kita fungsinya bukan untuk melihat, telinga kita fungsinya untuk mendengar. Jadi bila kita mengatakan telinga tidak boleh melihat, maka kita dah meletakkan fungsi bukan pada tempat dia. Jadi macam itulah akal dan wahyu. Akal kita boleh mengetahui adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita, Islam ke tak Islam, akal kita dibantu dengan fitrah kita mampu mengetahui adanya satu zat Tuhan atas apa nama sekalipun. Nak kata namanya sekian-sekian tak apa, tetapi boleh. Tetapi mengenal, tadi mengetahui ni mengenal, beza tahu dan kenal. Mengenali Allah dengan namanya, sifat-sifat kesempurnaannya,
Dan sekadar perkara-perkara ghaib sam'iyatnya itu disempurnakan dengan wahyu. Bahkan wahyu itu pun untuk orang yang berfikir, bukan untuk orang yang terima bulat-bulat. Jadi di situ kesempurnaan itu datang. Dan di situ dah datangnya keperluan pengutusan Rasul, menyempurnakan akliyah manusia. Jadi itu Jadi kat sini dia kata menyerah tu apa? Dia kata tidak teguh pendirian Islam melainkan di atas dasar patuh dan menyerah, yakni menyerah kepada wahyu, iaitu keperluan untuk kita menyempurnakan kefahaman ilmu kita dengan wahyu tanpa kita menafikan kemampuan akal kita berfikir. Tak ada kata kat sini sebab benda ni maklum tuan-tuan dan puan-puan, benda ni maklum. Kita bukan agama yang yang merendahkan martabat akal. Terima wahyu, jangan fikir langsung. Terima je lah, kau jangan fikir-fikir. Ini salah, ini bukan bertentangan, ini bertentangan dengan Islam tu sendiri. Allah kata la yatafakkarun, yanzurun, tubsirun. Semua ni adalah surah-surah untuk kita berfikir dan menambahkan ilmu kita. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan taslim itu, menerima itu bukannya taklid, bukannya kita mengikut bulat-bulat tanpa usul periksa, tetapi taslim itu kita menerima wahyu sebagai panduan dalam hidup kita, yang kita selarikan dengan akal. Okey, itu yang dimaksudkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Okey, faman rama ilma ma khuzira anhu ilmuhu wa lam yaqna' bitaslimi fahmuhu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid wa safil ma'rifati wa sahihil imani. Sesiapa yang mengharung lautan ilmu yang tidak dibenarkan dan tidak yakin dengan penyerahan kefahamannya kepada Allah, maka dia akan terhalang daripada mendapat tauhid yang bersih, pengetahuan yang jernih dan iman yang sahih. Jadi dia kata kat sini, siapa yang cuba menyelami lautan ilmu yang tidak dibenarkan, ataupun yang tanpa panduan yang betul. Jadi ini satu perumpamaan yang sangat menarik . Jadi sebab itu kita penting kita memahami daruratul wahyi, daruratul nubuwah, kepentingan adanya kenabian dan juga wahyu itu, pengutusan wahyu itu sendiri. Sebab itu menyempurnakan kefahaman kita. Tanpa wahyu kita boleh mencapai sesuatu benda, tetapi tidak sempurna pembinaannya, pencapaiannya. Sebagai contoh tuan-tuan, kita lihat ramai manusia ni mencari Tuhan. Ramai manusia mencari Tuhan, mencari kesempurnaan, satu zat yang sempurna. Ramai. Kalau kita baca falsafah, kalau kita baca agama-agama lain, dia orang semua mencari Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuma cari Tuhan, mencari kesempurnaan, mencari dia nak puaskan fitrah dia, panggilan-panggilan fitrah dia. Tetapi mereka jumpa tanpa wahyu, mereka jumpalah ada yang jumpa ni, ada yang jumpa ni. Bahkan kadang-kadang ada yang boleh sifatkan, tapi sifat-sifat tu hampir dengan Allah yang kita baca dalam Quran, tetapi mereka tak jumpa wahyu. Jadi mereka ini tak cukup, tak sampai kepada tahap mengenal Allah itu. Dalam Islam kita dah bagi. Jadi sebab tu bila kita nak berlayar dalam lautan ilmu, kita kena ada panduan kedua-duanya, iaitu akal dan wahyu kita. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya pernah cakap benda ni dalam kelas ni, menyifatkan akal dan wahyu ni semacam cahaya, iaitu cahaya penglihatan dan cahaya matahari. Jadi kalau orang yang dia tak memanfaatkan ni, seolah-olah dia tidak memanfaatkan cahaya ataupun dia tutup mata. Jalan dalam keadaan tak ada cahaya, susah, tak jumpa jalan. Jalan tutup mata, tak guna juga. Jadi dengan adanya cahaya matahari dan cahaya mata, maka kita akan dapat melihat dengan jelas. Itulah umpamanya Al-Quran ataupun wahyu dengan akal. Okey. Fa yatadhabzab bainal kufri wal iman wa tasdiq wa takzib wal iqrar wal inkar muwaswisan ta'ihan za'ighan syakkan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Orang-orang yang tadi ni, yang tadi kita sifatkan sebagai mereka yang berlayar dalam lautan tanpa ada panduan yang betul, maka orang itu akan berbolak-balik hatinya antara iman dan kekufuran. Dia ni kejap macam orang beriman, kejap macam orang kafir. Antara membenarkan dan mendustakan, dia
Dia tak stabil. Muzabzabina baina zalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ni tak tetap. Kejap kat sini, kejap kat sini. Antara akur dan ingkar. Sedangkan dia terus was-was, kehairanan, tersesat dan syak wasangka. Bukan atas ilmu. Dia tidak menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan tidak juga menjadi orang yang ingkar dan dusta. Mereka ni bukanlah kafir betul, tapi tak mukmin juga. Mereka ni tengah-tengah. Ini seolah-olah disifatkan kepada Mu'tazilah. Okey. Wala yasihhu al-imanu bi ru'yati li ahli daris salami liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Tidak sah keimanan seseorang mengenai penghuni syurga Darussalam boleh melihat Allah sekiranya dia menanggapi perkara itu secara waham, yakni secara persepsi sahaja, bukannya ilmu, atau mentakwilnya dengan kefahaman sendiri. Ini mentakwil bifahmihi. Mentakwil fahmihi yakni mentakwil dengan akal semata-mata tanpa panduan wahyu. Kita cakap panjang tadi kan. Sekiranya seseorang itu melakukan takwil pada perkara melihat Allah dan setiap perkara yang tidak diketahui dengan sifat rububiyahnya, maka tinggalkanlah mentakwil dan iltizamlah dengan menyerahkan perkara yang tidak ketahui kepada ilmu Allah. Atas dasar inilah tertegaknya agama orang-orang Islam. Jadi kat sini pun secara zahirnya dilihat Imam At-Tahawi menolak takwil, tetapi kalau kita faham secara mendalam, secara kulli, kita akan melihat bahawa sebenarnya takwil yang dimaksudkan di sini adalah takwil yang semata-mata menggunakan akal tanpa menjadikan wahyu sebagai panduan. Jadi dia kata ditinggalkan taslim kepada ilmu Allah, yakni wahyu. Kita melakukan takwil dengan wahyu, maka benda itu diterima, makbul. Okey. Habis ru'yah. Panjang ru'yah kita bincang tadi. Okey, kita masuk sikit wahdaniyah. Wa man lam yatawaqqa an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib at-tanziha. Dan barang siapa yang tidak memelihara dirinya dari penafian dan penyerupaan, an-nafi wa tashbih, nafi dengan tashbih, penafian dan penyerupaan, tashbih, maka dia telah tergelincir dan tidak mendapati tanzih. Okey. Jadi ini dah masuk pada sifat Allah SWT. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, dalam Islam, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahawa pendirian kita adalah kita tidak menafikan Allah dan sifat-sifatnya. Dan masa yang sama kita tidak menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk dia. Mu'tazilah dia menafikan sifat Allah itu, sebab sifat Allah tu dengan Allah, dia menafikan sifat Allah. Mereka kata Allah ni ada tapi dengan zat dia. Allah itu ada ilmu, al-ilm bi zatihi la bi sifatil ilm. Ada ilmu tapi bukan dengan sifat ilmu, tetapi dengan zat dia. Ini pening sikit, tapi macam tu lebih kurang dia menafikan sifat lah. Mereka sebagai mu'attilun. Mereka mentaktilkan sifat, menafikan sifat daripada Allah SWT. Ada pula satu kelompok yang lain pula, mereka mengatakan bahawa Allah itu serupa dengan makhluk. Ada tangan seperti tangannya, seperti tangan. Jadi tashbih. Jadi Ahlus Sunnah, manakah dia punya kedudukan? Jadi kedudukan dia adalah antara kedua-dua itu. Dia tidaklah menafikan secara total, tetapi dia tidak mentashbihkan secara total. Ada sifat ilm, tetapi bukan macam sifat ilmu manusia yang memerlukan kepada pembelajaran, yang bergantung kepada maklum dan sebagainya. Tapi ada ilmu yang lain. Ini ilmu tidak ada, terhad sebagai contoh, tapi namanya ilmu juga. Okay. Jadi sebab itu tanzih, kita menyucikan Allah daripada persamaan dan penafian. Itu tanzih, itu kena tepat. Sebab itu kita belajar ilmu akidah ini. Fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Sungguhnya Allah yang maha agung dan maha tinggi adalah bersifat dengan wahdaniyah, yakni esa, keesaan dan tunggal. Tiada sesuatu pun di kalangan makhluk yang menyerupainya. Tak satu makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala. Jadi min kulli wajh, daripada setiap aspek tidak ada samanya Allah dengan makhluk. Sama itu pada istirakul ism, nama sama ada nama dia.
Sifat tu pula sama pada nama sahaja. Sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, nama sahaja yang sama. Tetapi intinya, musammanya tidak sama. Okey. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha wal adawat la tahwihi al jihatu as-sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah daripada terikat dengan segala batasan tempat. Allah tidak ada tempat. Penghujung, rukun, anggota, peralatan, serta Allah tidak terikat juga dengan arah-arah yang 6. Ni apa tu jihatus sittah? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Tu 6 jihah. Allah tidak ada dalam kesemua jihah ini. Seperti yang berlaku pada makhluk. Makhluk ni adalah jihah, ada arah. Sebagai contoh, dan ada juga pembincangan tentang arah ni pun. Arah ni pun kadang-kadang sebenarnya nisbi kan, nisbi. Maksudnya saya depan saya ni mungkin belakang orang yang lain, faham tak? Kanan saya mungkin kiri orang lain. Jadi maksudnya arah itu pun ada kali ni nisbi. Tak ada satu kanan yang mutlak. Ni memang kanan ni tak ada. Tak ada, sebab kalau kita kat sini kanan ni benda ni lah. Kalau kiri sini, kalau kita tukar tempat, maka kanan dia lain, kiri dia lain. Jadi tak ada kanan mutlak, tak ada kiri mutlak. Jadi sebab tu kalau kita nak mengisbatkan jihah kepada Allah, maka benda tu mustahil lah. Sebab manusia, untuk makhluk pun jihah tu adalah nisbi, ada bergantung pada tempat kan, bergantung pada keadaan-keadaan tertentu, ada zoraf tertentu. Okey, jadi waktu pun dah agak lewat. Saya rasa mungkin untuk sekadar ini saja untuk malam ini. Kita dah bincangkan sedikit tadi, panjang lebar kita bincang tentang ru'yatullah ta'ala, melihat Allah atau memandang Allah di hari akhirat nanti. Kita bincang sedikit tentang apakah itu ru'yah, apakah itu pandangan kepada Allah. Kita bincang juga apa itu sifat-sifat, apakah dalil-dalil yang mengatakan melihat Allah itu berlaku dari akhirat nanti. Dan kita juga kupas tentang sedikit epistemologi akidah, sedikit falsafah ilmu akidah. Bagaimana sebenarnya penerimaan kita kepada nas itu ada dengan dasar disepadukan dengan akal, bukan sekadar terima tanpa usul periksa. Okey, dan kita bincang juga tadi tentang sedikit tentang sifat Allah, iaitu wahdaniyah yang tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau ada soalan-soalan sebelum kita akhiri pada malam ini, InsyaAllah minggu depan kita akan masuk sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ghaib, iaitu Mi'raj, Al-Haud, Syafa'ah, Qada' Qadar dan sebagainya. InsyaAllah nantikan untuk masa yang akan datang. Okey, jika tiada soalan, saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan silap. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.